Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah. Yang mana tujuan kita hadir ke rumah Allah ni tidak lain tidak bukan adalah untuk kita laksanakan ibadah salat fardu maghrib dan juga salat fardu isyak. Dan juga niat kita untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, untuk kita menambahkan lagi ilmu kita, untuk mengingatkan apa yang kita lupa, agar Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, segala amal soleh yang kita kerjakan, moga-moga ianya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ni insya-Allah kita terus menyambung pengajian kitab kita, yang mana kita di dalam seruan yang ke-24 tentang berwaspada dengan musuh dan bersikap bijak ketika perang. Baik, bagi tuan yang ada kitab, muka surat 370 yang di atas ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kata pengarang kitab, pada masa ini kaum muslimin diwajibkan mempelajari keahlian berperang. Kata pengarang, tuan-tuan, kaum muslimin ini diwajibkan mempelajari keahlian berperang. Jadi wajibnya ni ketika mana kita hendak mempertahankan negara kita, tanah air kita ni. Maka ketika itu kalaulah tak ada askar, tak ada polis, tak ada, maknanya pertahanan tak ada, maka maknanya berdosa lah. Maknanya tak ada. Hari ni dah ada dah pertahanan ni, ada askar lah. Alhamdulillah lah. Jadi kita yang tak pandai menembak ni, tak pandai guna senjata lah, tak pandai, maknanya tuan-tuan dah gugur lah kewajipan tu. Mana dah ada dah orang lain yang mana askar dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan oleh pengarang adalah wajib ke atas muslimin ini adalah sebahagian. Allah Ta'ala berfirman tentang kepentingan belajar ilmu ni. Firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maknanya kena ada taifah, sekelompok, sebahagian yang dia tak pergi berperang tapi dia belajar, liyatafaqahu fid din. Tapi jangan pula berperang tak pergi, belajar pun tidak. Ni maknanya dua-dua dia tak dapat. Itu dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala berfirman,
Bila mana dia tafaqahu fid din, dia belajar mendalami agama, dia faqih. Wal yunziru qaumahum idza raja'u. Bila mana yang balik dari perang itu, balik dia boleh ajar. Wal yunziru qaumahum, dia memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi sebahagian belajar, sebahagian pergi berperang. Baik, keahlian berperang seperti apa? Seperti bentuk pertahanan. Ini pengarang tulislah pertahanan lah, roket, kereta kebal, pelbagai senjata perang, alat penangkis, pemusnah pesawat dan lain-lain. Kalau kita tengok nak bagi contoh apa tuan-tuan? Contoh filem Komando lah. Komando tu macam mana dia nak pergi berperang? Dia punya strategi dia tu, perancangan rapi dia. Dia pergi letak bom dulu di tempat markas jahat tu. Dia ambil semua senjata jahat tu, dia lock pistol tu, tak boleh nak tembak. Maknanya memudahkan kerja dia. Mana ada persiapan rapi. Walaupun saya dah sebut kuliah yang lepas, maknanya walaupun itu semua keahliannya askar, komando, penembak tepat dan sebagainya lah, tapi kita juga kena tahu juga. Kita juga kena tahu. Baik, mereka juga wajib mempelajari ilmu perbuatan senjata. Ni kalau sampai satu tahap, sampai masa lah kita kena buat senjata. Tak kira lah dengan apa cara lah. Kalau seorang komando tu nak dapat jadi komando tu, dia dilepaskan dalam hutan, bagi kompas, bagi apa, mancis ke apa, berjalan. Maknanya apa yang dia boleh guna, apa sahaja yang dia boleh jadikan senjata, bila dia lulus barulah dia dapat jadi komando tu. Kalau tak lulus tak dapat. Baik, pelbagai bentuk seni dan kecekapan berperang. Sekiranya kamu telah bersiap sedia untuk berperang, keluarlah secara berkelompok demi kelompok. Ini dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala berfirman, fanfiru subatin awinfiru jami'a. Ini seruan ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a. Maksudnya, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak, atau jika perlu maralah serentak ramai-ramai. Maknanya tengok keadaan, keperluan. Umat Islam ni kena keluar kesemuanya untuk pergi berperang, ataupun keluar dulu sekelompok. Berkelompok demi kelompok sehingga menjadi pelbagai brigade. Brigade ni apa? Dia punya kumpulan lah. Ini bahasa askar lah ni. Dan pecahan. Selain itu kamu boleh keluar secara beramai-ramai dan serentak jika keadaan mengizinkan untuk berperang. Baik, panglima perang dalam sejarah peperangan. Saudaraku tercinta, kata pengarang, apakah kamu tahu panglima tersebut? Panglima ni tak lain tak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah panglima paling agung dan pengatur strategi jihad handalan dalam sejarah peperangan? Siapa panglima yang hebat ni? Khalid bin Walid. Ya, itu hebat juga, tetapi lebih hebat lagi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah junjungan generasi pertama dan terakhir. Tak ada yang dapat menandingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki kepakaran untuk mengatur strategi dan langkah dalam dalam beberapa peperangan. Baik, strategi dalam perang Badar Al-Kubra. Baik tuan-tuan, peperangan ni banyak. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Hunain, peperangan Tabuk, peperangan Mu'tah, peperangan Hunain. Ini apa, bagaimana Nabi SAW mengatur strategi dalam peperangan Badar.
Yang mana perang Badar Al-Kubra ni merupakan perang bersenjata yang pertama. Ia melibatkan dua pihak, iaitu tentera yang menegakkan kebenaran dan kebatilan. Disebut dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, Yaumal taqal jam'an. Pertembungan, bertemu ni dua ni. Yaumal taqal jam'an. Yaumal furqan. Maknanya yang satu hak, yang satu lagi batil. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Ya, jadi antara kafir dengan Islam berperang. Yang satu menegakkan kebenaran, yang satu lagi menegakkan kebatilan. Musyrikin apa dia? Kumpulan apa tu? Kafir Mekah. Yakni kebaikan dan kejahatan perang Badar tercetus pada tahun kedua Hijrah. Apakah yang berlaku dalam perang tersebut? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sendiri rombongan dagang hanya dikawal oleh 40 orang sahaja. Biasa di bulan Ramadan perang Badar ni dicerita malam ke berapa? Kan ada malamnya cerita tentang peperangan Badar. Lupa dah tuan-tuan. Jadi peperangan Badar ni mungkin tuan-tuan dah biasa dengar. Rombongan dagang ni yang dia dikawal oleh 40 orang je rombongan tu. Dia balik daripada Syam bawa dagangan. Jadi Nabi SAW nak kata apa? Nak pergi rampas lah dia punya dagangan tu. Ketika itu rombongan dagang Abu Sufyan membawa pelbagai harta kekayaan dari kaum kafir Mekah. Maknanya daripada Mekah mereka menuju ke Syam, kemudian dari Syam balik. Jadi dalam perjalanan mereka itulah Nabi SAW nak halang, nak rampas. Sebanyak 1000 ekor unta membawa muatan penuh 5,000 sebanyak 1000 unta dia, yang membawa penuh harta. 1000 unta bawa harta tu. Lebih kurang 5,000 dinar emas untuk perniagaan. Banyak 50,000 50,000 dinar emas untuk perniagaan. Banyak. Ini merupakan peluang dan masa terbaik untuk pasukan Madinah menggempur tentera. Maknanya inilah masa dia. Maknanya nak gempur, nak halang, nak ambil harta tu. Politik dan ekonomi kaum musyrikin. Tetapi Rasulullah SAW mengetahui kaum Quraisy dalam perjalanan menuju ke Madinah, kaum musyrikin berusaha mengelak pertempuran dengan kaum muslimin. Mereka telah lalui jalan lain. Lalu apakah tindakan Rasulullah SAW? Kantoi tuan-tuan. Dia orang tahu Nabi SAW nak halang mereka, nak rampas harta yang mereka bawa tu. Jadi mereka ikut jalan lain. Dia ikut jalan lain. Maka perubahan taktik kedua-dua belah pihak memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan ketua pasukan. Dalam perbincangan tersebut, baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila mana rombongan Abu Sufyan ni dah ikut jalan lain, maka dia berbincang dengan ketua pasukan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah mengenai tindakan paling tepat dan bertukar-tukar pendapat dengan ketua pasukan dan panglima. Padahal kita dah sebut sebelum ni, Nabi SAW ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu turun kepada dia, tapi dia masih lagi musyawarah dulu. Wasyawirhum fil ini perintah Allah Taala. Musyawaratlah dalam urusan. Jadi dia musyawarat dengan ketua pasukan dan panglima. Selepas Rasulullah SAW, panglima agung Islam iaitu Abu Bakar berdiri untuk mengeluarkan idea. Antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bagi pandangan dia. Kemudian Umar Al-Khattab pun bagi pandangan, sehinggalah Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu berkata. Miqdad ni masya-Allah tuan-tuan.
Dia kata kepada Nabi sallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah apa yang wahyukan Allah Ta'ala kepadamu. Kami sentiasa bersamamu demi Allah. Jadi kata Miqdad bin Amir, Miqdad bin Amir dia kata apa? Ya Rasulullah, apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepadamu, ya Allah, buatlah. Kepada ya Allah pula dah. Ya Rasulullah, buatlah. Kami sentiasa bersamamu. Demi Allah, kami akan mengatakan kepadamu sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Bukan kami akan mengatakan, kami tidak akan mengatakan. Seperti mana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Ketika mana Nabi Musa dengan Bani Israel nak masuk Baitul Maqdis, ada kaum Jabbarin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tak akan masuk sehinggalah kaum Jabbar tu keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kemudian mereka kata apa? Kepada Nabi Musa, Bani Israel kata, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bani Israel kata kepada apa tu? Nabi Musa, kamu pergilah dengan idhhab anta wa rabbuka. Kamu dengan Allah Ta'ala, Tuhan kamu pergilah. Kami qa'idun, kami nak duduk. Jadi kata Miqdad bin Amir, kami tidak akan mengatakan seperti mana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa ketika mana nak masuk Baitul Maqdis, nak melawan kauman Jabbarin, kaum yang hebat. Ya. Pergilah engkau, seperti mana yang dikatakan ke Bani Israel, pergilah engkau dan Tuhanmu untuk berperang, sedangkan kami duduk di sini menunggu. Tetapi kami menyatakan, pergilah engkau dan Tuhanmu untuk berperang, sesungguhnya kami berperang bersamamu. Kata Miqdad bin Amir. Dia sahabat-sahabat Nabi sallam ni tuan-tuan, masya-Allah, dia ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Miqdad ni masya-Allah. Kerana tuan-tuan, kata-kata ni dia menaikkan semangat. Biasanya kalau bila menjadi soal ataupun diminta pendapat, kalau dalam ramai-ramai itu semua diam, tuan-tuan, tak akan naik semangat. Tapi bila mana ada seorang yang bangkit mengatakan, ya Rasulullah, kami akan pergi bersamamu. Kami tidak akan mengatakan seperti mana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Allah Musa AS. Bila mengatakan itu, dari semangat. Ya. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau berjalan bersama kami menuju peperangan, nescaya kami akan bertempur bersamamu. Kata Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu yang baik dan mendoakan Al-Miqdad. Nabi SAW dia mengucapkan sesuatu yang baik dan dia mendoakan kepada sahabat yang bernama Miqdad bin Amir. Bagi Nabi SAW ni biasanya bila mana sahabat-sahabat mengatakan sesuatu ucapan-ucapan yang membenarkan Nabi SAW, beriman kepada Allah, maka Nabi SAW akan mengucapkan perkataan yang baik, ucapan yang baik. Dan beruntunglah para sahabat Nabi SAW bila mereka ini mendapat doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah mendengar pendapat ketiga panglima itu, baginda bersabda, wahai manusia, berilah pendapat kepadaku. Maksudnya Nabi SAW tak dengar daripada seorang sahaja. Bukan kata Abu Bakar bagi pendapat, cukuplah. Tanya lagi Sayyidina Umar. Kemudian siapa lagi? Miqdad bin Amir. Wahai manusia, berilah pendapatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendengar pendapat kaum Ansar. Kaum Ansar ini orang Madinah lah. Muhajirin orang Mekah, dia berhijrah. Ansar kaum orang Madinah. Ansar. Kemudian berdirilah panglima dan pembawa bendera, iaitu Sa'ad bin Mu'az, yang berkata, Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan,
ketika mana dia meninggal dunia, ihtazzal arsh, bergegar arsh. Arsh tu bergegar, tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az. Masya Allah. Dia kata apa, tuan-tuan? Demi Allah, engkau seakan-akan memerlukan kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab, ya Sa'ad berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman dan mempercayaimu. Ini kata-kata semangat ni. Ya Rasulullah SAW, kami telah beriman dan kami mempercayaimu. Kami telah bersaksi bahawa apa yang engkau bawa adalah satu kebenaran, dan kami telah memberikan kesetiaan kepadamu. Kerana mereka berbai'ah dengan baginda Nabi SAW. Maka lakukan apa yang engkau inginkan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau menyuruh kami menyelam di laut, di dalam laut. Maknanya Rasulullah SAW, kalau kamu perintahkan kami masuk dalam laut pun, nescaya kami akan menyelam. Nescaya kami akan menyelam bersamamu. Tiada seorang pun di antara kami akan mengingkari dan menentangnya. Tak ada seorang pun, tuan-tuan, yang menentang arahan, perintah Nabi SAW. Esok kami akan menghadapi musuh dengan penuh kesabaran dan bersedia menerima segala resiko yang bakal dilalui. Ini para sahabat Nabi SAW. Baik, semoga Allah Ta'ala menunjukkan satu tindakan yang dapat mententeramkan kedua-dua matamu. Berkat Allah SWT, Rasulullah SAW memberikan komando kepada mereka. Maknanya kata panggilan komando ni ketua-ketua lah. Dalam setiap peperangan tu ada yang memegang panji. Ada yang Nabi SAW utus menjadi risikan. Ada yang permulaan dia lawan dengan musuh dulu. Berapa orang dulu? Keluar 3 orang, kemudian dicabar. Wahai Nabi SAW, mana kamu punya panglima sebelah pihak Islam, bagi perang. Jadi komando-komando kepada mereka. Memberikan komando kepada mereka, pergilah berperang dan berbahagialah, kerana Allah Ta'ala telah menjanjikanku dengan salah satu daripada 2 rombongan. Demi Allah, aku kini seakan-akan melihat para pejuang kaum. Baik, kemudian pasukan muslimin berangkat menuju ke Badar. Kemudian pergi ke Badar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan risikan. Risikan ini penting, tuan-tuan. Merisik. Selain daripada merisik apa? Hantar spy ke apa? Dia risik. Ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pernah menemani baginda SAW di dalam gua. Yang teman Nabi SAW dalam gua itu pun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sewaktu berjalan menghampiri sebuah pasukan, baginda bertemu seorang syekh dari Arab. Dia tak sebut nama apa tahu orang tu, dia sebut syekh dari Arab. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya mengenai kaum Quraisy. Nabi nak risik ni. Nabi tanya orang tu, lelaki Arab tu, syekh dari Arab, mengenai kaum Quraisy, Muhammad dan sahabatnya. Dengan kata lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai 2 pasukan rahsia risikan. Nabi SAW ni seolah-olah orang lain. Maknanya dia bukan, maknanya dia cara dia bercakap dengan lelaki Arab tu seolah-olah Nabi SAW ni bukan dia lah. Maknanya dia ni kira orang lain lah. Macam seolah dia tanya tentang macam mana ya pasukan Nabi Muhammad SAW dengan bala tentera dia, bagaimana dengan pasukan Quraisy. Dia bertanya kepada orang tersebut. Mana Nabi SAW sembunyikan dia punya identiti dia. Jadi syekh itu menjawab, saya tidak akan menjawab pertanyaan kamu. Kata lelaki itu, kata, saya tak akan jawab tentang kamu tanya tentang Quraisy, tentang Nabi Muhammad SAW dan dengan sahabat dia. Kecuali kamu memberitahu identiti sebenar kamu berdua. Jadi kata lelaki Arab tu, kalau kamu nak aku bagi tahu, kamu kena bagi tahu dulu. Kamu ni siapa? Itu Nabi SAW dengan Abu Bakar. Kamu siapa ni? 2 orang.
Lelaki tu pun tak kenal. Nah, mungkin dia bukan daripada Madinah, bukan ataupun dia tak kenal Nabi SAW sama sekali. Maka Rasulullah SAW menjawab, jika engkau memberitahu kami, maka kami akan memberitahumu. Jadi Nabi SAW kata, kamu kena bagi tahu dulu info ni tentang pasukan Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Maka kami akan memberitahumu. Syekh bertanya, perlukah soalan tersebut dijawab terlebih dahulu berbanding soalan ini? Kata Syekh itu, maknanya soalan Nabi SAW kepada dia tu perlu dijawab dulu ke? Baru Nabi SAW nak jawab soalan dia. Maka Nabi SAW menjawab, iya, kamu kena bagi tahu dulu tentang ni tentera-tentera Quraisy ni, tentang Nabi Muhammad SAW. Syekh itu berkata, saya mendengar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya keluar berperang pada hari ini. Kata Syekh itu, lelaki itu kata apa? Dia kata dia dengar cerita, dia dapat berita Nabi SAW dengan sahabatnya keluar berperang pada hari ini. Jika maklumat tersebut benar, bererti sekarang mereka berada di sini. Betul lah, Nabi SAW dah ada di situ lah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka itulah bijaknya Nabi SAW. Maknanya dia tak dedahkan identiti dia. Mujur orang tu tak kenal. Kalau orang tu kenal tak boleh buat apalah. Orang tu tak kenal. Yakni tempat yang diduduki oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga mendapat maklumat bahawa kaum Quraisy keluar berperang pada hari ini. Lelaki ni kata, pasukan Nabi SAW pun keluar berperang hari ini, pasukan Quraisy pun keluar perang hari ini juga. Jika maklumat tersebut benar, bererti mereka berada di sini, yakni tempat yang diduduki oleh pasukan Mekah. Maka selepas menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, dia bertanya, siapakah kalian? Rasulullah SAW menjawab, kami berasal dari air. Lalu baginda SAW meneruskan perjalanan. Syekh itu tetap bertanya, apa yang berasal dari air? Apakah dari air Iraq? Nabi SAW tak bagi tahu bahawa sayalah pesuruh Allah, sayalah Nabi SAW yang nak berperang dengan Quraisy. Dia tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu kami berasal daripada air. Maknanya apa? Kita semua ni daripada apa? Wa ja'alna minal ma' ikulla syai'in hayyin. Maknanya tuan-tuan, kita kalau manusia daripada air mani lah kan. Jadi Nabi SAW dia tak dedahkan. Padahal sebelum tu dia kata, Syekh, kamu bagi tahu dulu, baru kami bagi tahu. Lepas orang tu bagi tahu, Nabi kata kami berasal dari air. Kena orang tu 1-0. Bijaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mengumpul maklumat penting berkenaan pasukan musuh. Pada waktu petang, Rasulullah SAW menggunakan kebijaksanaannya untuk mengumpul maklumat mengenai kedudukan musuh. Jadi Nabi SAW ni dia nak tahu ni di mana kedudukan musuh. Baginda Nabi SAW telah mengarahkan 3 orang panglima dari kaum Muhajirin. Dia kaum Muhajirin ada, kaum Ansar pun ada. Dua ni lain. Kaum Ansar ni maknanya Madinah, kaum Muhajirin daripada Mekah. 3 orang tu siapa? Untuk menjalankan risikan, iaitu Ali bin Abi Talib pertama, yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam, yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Mereka pergi ke Telaga Badar dan menemui 2 orang pelayan yang diutuskan untuk mencari air untuk oleh pasukan Mekah. Jadi pasukan Islam, pasukan Nabi SAW ni dia ada telaga Badar. Maknanya telaga ni penting kan. Kalau tak ada air, maka tak ada tenaga lah. Nak masak tak boleh, nak minum tak boleh, kuda pun tak boleh minum. Ini juga strategi juga ni. Dia cari tempat yang ada air, korek telaga dan sebagainya.
Mereka menangkap dan membawa pelayan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW menunaikan salat. Dia orang tangkap, bawa kepada Nabi SAW. Ketika mana mereka bawa tu, Nabi SAW sedang salat. Kemudian kaum muslimin menanyakan dua orang pelayan ini. Pelayan itu mereka menjawab, kami pemberi air bagi tentera Quraisy. Mereka menyuruh kami mencari air. Jadi yang kaum muslimin yang tangkap dua orang pelayan Quraisy tu, dia tangkap, kemudian dia tanya, kamu ni pelayan tentera mana, siapa ni? Mereka katalah, kami ni cari air, tentera Quraisy suruh kami. Pasukan muslimin tidak mempeduli jawapan tersebut. Mereka telah memukul dua orang pelayan itu. Kerana tuan-tuan, pada ketika peperangan Badar ini, sahabat berharap yang ditangkap itu yang mengikut Abu Sufyan. Kerana yang Abu Sufyan punya pengawal tak ramai, 40 orang je. Tapi kalau Quraisy yang dikirim daripada Mekah itu ramai. Jadi sahabat berharap jangan-janganlah ini tentera Quraisy. Kerana nanti kena bertembung dengan tercetusnya peperangan Badar. Maka dia tanya, dia nak suruh pelayan ni cakap, dia ni utusan pencari air untuk Abu Sufyan, bawa barang dagangan tu. Dia pukul-pukul kawan tu, sehinggalah dia pukul-pukul dua orang pelayan itu untuk mendapatkan maklumat dengan harapan dia milik Abu Sufyan. Jadi dia berharap janganlah pelayan yang cari air ni, janganlah tukang masak ni daripada tentera Quraisy, harap-haraplah daripada Abu Sufyan. Kerana kan nak hadap Abu Sufyan senanglah. Tentera dia yang pengawal barang dagangan dia itu hanya 40 orang je. Jadi pukul. Kemudian setelah mengalami kesakitan, tukang masak tu, pelayan tu, dia jawab betul lah. Dia ini dihantar, maknanya pelayan bagi tentera Quraisy. Bila dah kena pukul, dia tak tahan sakit, dia kata, ya saya daripada Abu Sufyan. Setelah mengalami kesan, dua pelayan itu membuat pengakuan, kami milik Abu Sufyan. Selepas mendengar jawapan itu, pasukan muslim membiarkannya. Kemudian selesai menunaikan salat, Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW berkata, jika kedua-duanya berkata jujur, kalian memukulnya. Nabi SAW kata, dia dah jawab dah, dia ini mencari air untuk tentera Quraisy. Korang pergi pukul juga dia. Maknanya dia dah kata jujur dah, kalian pukul juga. Dan jika kedua-duanya berdusta, kalian akan membiarkannya. Dan bila dia dah sakit, dia kata, saya daripada utusan Abu Sufyan. Padahal daripada tentera Quraisy. Jadi Nabi SAW tahu. Mana Nabi marah, mana korang pergi pukul dia, dia menipu baru korang tak pukul dia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, beritahulah kepadaku mengenai kaum Quraisy. Jadi dah dapat tukang masak ni, yang cari air ni, senanglah, tanyalah. Beritahu aku tentang kalian akan membiarkan. Benar demi Allah kedua-dua pelayan ini milik kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW berkata, beritahulah kepadaku mengenai kaum Quraisy. Kedua-duanya menjawab, mereka berada di sebalik bukit pasir yang engkau lihat terletak di pinggir lembah yang jauh itu. Maknanya dah tanya tukang masak tu, tahulah di mana kedudukan tentera Quraisy tu berada di mana dalam peperangan Badar ni. Jadi kata tukang masak tu dia di sebalik bukit pasir ni yang kau lihat tu, di pinggir lembah tu. Maka Nabi Rasulullah SAW bertanya, berapakah pasukan mereka? Mana berapakah jumlah? Kedua-dua menjawab, banyak. Dia jawab, ramailah. Dia kata, ramailah tentera ni. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, berapa jumlah mereka? Kedua-dua menjawab, kami tak tahu. Dia dah jawab banyak. Nabi tanya lagi, berapa jumlah? Nabi nak tahu tuan-tuan, jumlah tentera Quraisy ni berapa ramai. Nabi nak tahu tepat berapa. Kalau banyak, berapa? 500 pun banyak, 900 banyak, 1000 pun banyak. Jadi nak tahu. Jadi dua orang tu kata, tak tahu, kami tak tahu. Maka Nabi SAW dia tak terhenti di situ saja. Dia tak kata, biarlah kita.
dah tanya dia tak tahu, dia tak bagi tahu berapa, habislah, kita tak tahulah. Tak, Nabi SAW tanya lagi. Nah, Rasulullah SAW bertanya, berapa jumlah binatang yang mereka sembelih pada hari itu? Jadi tanya makanan yang dihidangkan tu banyak mana. Daripada makanan boleh tahu berapa jumlah tentera Quraisy. Kalau dia tak membazir lah. Kalau zaman kita ni, masak ni untuk berapa orang? 1000 orang. Yang makan 500. Tak habis, membazir. Jadi dulu tu maknanya dia makan betul lah kalau kata sembelih berapa ekor. Jadi kedua-duanya menjawab, kadang-kadang dalam satu hari mereka menyembelih 9 ekor. Kadang-kadang 10. Jadi 9 ekor dengan 10 ekor boleh tahulah berapa jumlah tentera yang mereka jamu makan. Kita beri laluan pada azan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وآت سيدنا محمد الشرف والبركة اللهم أصل مقام محمد الذي وعد إنك لا تخلف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Sikit ni akhir tuan. Baik, bila mana dua kita panggil apa, pelayan, tukang masak lah, cari air tu, Nabi SAW tanya berapa ekor sembelih. Dia kata kadang-kadang 9 ekor, kadang-kadang 10 ekor. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan jumlah kaum Quraisy lebih kurang 900 hingga 1000 orang. Jadi Nabi SAW simpulkan, kalau 9 ekor 10 ekor ni, mereka ni jumlah tenteranya 900 hingga 1000 orang. Lalu pasukan muslimin bergerak menuju ke Telaga Badar. Mereka menimbus ke semua telaga kecuali Telaga Badar. Mereka berkata, kita dapat minum sedangkan mereka tidak. Jadi tuan-tuan, mereka bergerak, mereka kambus telaga-telaga yang lain, kecuali satu Telaga Badar tu mereka tak timbus. Dan mereka kata, kita tentera Islam dapat minum air, tentera Quraisy tak dapat minum air. Bagi sekadar tu tuan-tuan, kuliah kita pada malam ni, insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang berkaitan dengan strategi dalam peperangan Uhud. Yang mana dalam ni tak disebut tentang peperangan apa tu secara detail lah. Peperangan Khandaq, peperangan Hunain, peperangan Tabuk, peperangan Mu'tah. Mungkin tuan-tuan boleh baca juga. Mungkin tuan-tuan ada buku-buku sirah dan sebagainya, baca juga supaya ada ilmu pada tuan-tuan juga, ataupun tuan-tuan boleh tambah-tambah juga. Jadi cukuplah sekadar tu. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Salah silap itu datang daripada kekurangan, kejahilan diri saya mohon ampun kepada Allah SWT. Minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir pada malam ni. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan kepada Surah Sah, kepimpinan surau. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.